Assalamualaikum, selamat sejahtera. We go to the new chapter, which is chapter 6, chemical equilibrium. Okay, we go first, subtopic 6.1, dynamic equilibrium. Okay, look at the first term that you have to be familiar. We call as a reversible reaction. Reversible reaction is the reaction which take place both forward and reverse direction. Dia melibatkan tindak balas forward dan reverse. Okay. Bila disebut reversible reactions, bermaksud chemical equation itu akan melibatkan reversible arrow. Okay, reversible arrow. Ini dipanggil reversible arrow. Okay. The second term is equilibrium. Equilibrium is a state in which there are no observable change as time goes by. Bermaksud di sini tindak balas terus berlaku as time goes by, bermaksud the reaction terus berlaku, okay, tetapi no observable changes. Okay, no observable changes. Tiada lagi perubahan pada mata kasar kita. Okay, itu dia panggil equilibrium. Later kita akan tengok dia punya graph sedikit lah. Okay, there are two types equilibrium. Okay, the first we call as physical equilibrium. Physical equilibrium involve only phase changes. Okay, so you consider this balanced chemical equation. You tengok saja ada tak perubahan pada fasanya. Okay, tak kisahlah kiri ke kanan. Kalau kamu nampak sebelum dan selepasnya berbeza dia punya phase, that means dia melibatkan physical equilibrium. Untuk chemical equilibrium, kita akan nampak phase-nya masih sama. Okay, dikekalkan, wajib sama. Tetapi yang berbeza adalah molecular formula sebelum dan selepas adalah berbeza. Dia sebelumnya adalah dipanggil dinitrogen tetraoxide, selepas dipanggil nitrogen dioxide. Molecular formula berbeza, that means itu adalah chemical equilibrium. Okay, example, NO2 is introduced in flask and the gas begins to turn pale brown. Okay, you masukkan dalam flask itu NO2 gas, kemudian makin lama NO2 gas tidak berwarna, makin lama dia menjadi pale brown. Okay, the color slowly darkens. Makin lama pale brown itu menjadi darkens, but after a few moments no further color change can be seen. Pada satu ketika, okay, pada satu saat kamu akan tengok di mana tiada lagi perubahan pada warna brown itu. Mula-mula jadi pale, kemudian jadi darkens, makin lama makin darkens. Pada satu tahap darkens itu akan berhenti. Kenapa? Di situlah berlakunya equilibrium. Okay, no further color change, tetapi reaction itu masih berlaku. Reaction yang mana? Reaction forward dan reverse je lah. Okay, later kita tengok. Okay, dynamic equilibrium, when both the reactant and product concentration stop changing because the rate forward and reverse has become equal. So di sini bila disebut equilibrium, okay, bermaksud kadar forward, iaitu kadar forward dan kadar reverse-nya adalah sama. When I say kadar, bermaksud concentration, the changing of the concentration over the time. Itu maksud rate. Okay, tetapi reactant and product concentration stop changing. Maksudnya kadar perubahan concentration pada masa tertentu adalah sama. Okay, untuk forward dan reverse itu dipanggil equilibrium. Okay, okay, consider this graph. Okay, secara generally, okay, inilah dipanggil graph equilibrium. Nak tunjukkan graph equilibrium. Okay, tak kisah untuk spesies apa pun. Alright. Okay, yang penting dia punya Y adalah concentration dan your X axis adalah time. Okay, so di sini dipanggil graph equilibrium. Okay, concentration N2O4 decrease with time. Okay, nampak ini NO24, concentrationnya berkurang. Okay, while concentration NO2 increase. Concentration on O2
increase. Ya, nampak makin naik, ini berkurang. Okey. After time T1, okey. Kita anggarlah di sini adalah T1. Okey. Concentration N2O4 and O2 remain unchanged. Okey, kenapa unchanged? Nampak dia punya graf mendatar sahaja, bermaksud itu adalah remain unchanged. Okay, the system is in the state of equilibrium, dynamic equilibrium. Nak sebut dynamic pun boleh, nak sebut equilibrium pun boleh. Alright. Di sini bila kamu nampak tiada lagi peningkatan, tiada lagi penurunan concentration for both species, bermaksud dia dah achieve equilibrium after T1. Itu cara baca dia. Bila dia capai equilibrium, that means kadar forwardnya dan kadar reverse-nya adalah equal. Okay. Tetapi concentration tak sama di sini concentration-nya mungkin dia capai pada 10 molar. Ini mungkin dia capai pada 5 molar. Okay, concentration tak sama, tetapi kadar, when I say kadar, macam saya kata, kadar adalah concentration over time. Ini dipanggil kadar. Kadarnya sama. Boleh? Okay. Next, law of mass action ataupun equilibrium law. Nanti kamu akan jumpa this term. Okay. Kadang-kadang kita pakai equilibrium law dan kadang-kadang kita pakai law of mass action. Okay, these two term maksudnya sama. Just kamu kena familiar kan with these two term. Okay. State that for reversible reaction at equilibrium and constant temperature, ratio of reactant and product concentration has constant value we call as K. K itu adalah equilibrium constant. Okay. Di sini dia beritahu ratio untuk reaktan dan produk akan mempunyai satu nilai yang konstan dinamakan K. Okay, nisbah ataupun ratio antara reaktan dan produk. Okay, dalam terms concentration lah. Okay, itu K, nilai bahagi ataupun nisbah antara concentration reaktan dan produk akan menghasilkan satu nilai dinamakan K, iaitu equilibrium constant. Okay, untuk equilibrium law ni cara penulisannya adalah concentration product raise some power over concentration reactant raise some power equals to K. Okay, bukan K kecil K besar di sini. Right, K besar. Apa nama K? Equilibrium constant. Okay, let's say lah you ada this balanced chemical equation. Okay, kemudian you nak buat equilibrium law dia, ataupun you nak tulis law of mass action dia. Okay, macam mana nak penulisan equilibrium law dia? Okay, K equals to concentration C, power of its Tokyo, okay, yang ni, D, power of this Tokyo, over A, power of its Tokyo, dan B adalah power of its Tokyo. Okay, semua ini dipanggil produk, semua ini dipanggil reaktan. Konsep yang sama, mesti produk di atas, reaktan di bawah. Nak raise some power ni, Y ini bergantung, okay, yang ni Y ini bergantung kepada dia punya stoichiometry di dalam equation. Okay, alright. Di sini all the time kita guna concentration lah. Bila sebut equilibrium law, memang bergantung ataupun nisbah concentration. Kita kata dah tadi ratio concentration. Okay, bila sebut ratio concentration, the symbol concentration adalah menggunakan square bracket, bukan round bracket. Kalau you buat round bracket, C dikira salah. Should be square bracket
C, yes, correct. Baru dimasukkan concentration. Okey, apa karakteristik of system in equilibrium? Okey, apa ciri-ciri equilibrium yang saya terangkan tadi? Bila satu mana bahan itu mencapai equilibrium. So apa ciri-ciri dia? Yang pertama, dia berlaku pada closed system lah, all the time dalam closed system, vessel yang bertutup. Okay, the first one, concentration, reactant and product are remain unchanged. Takkan berubah. Sebab tu kamu nampak di garis mendatar saja untuk reactant. Kalau dia naik kan, mendatar. Ini panggil remain unchanged. Kalau dia menurun, mendatar. Ini dipanggil remain unchanged. Kemudian the rate forward is equal to the rate of reverse. Ini ciri yang kedua, rate forward sama rate reverse. Dan yang ketiga, Q akan sama dengan K. K tadi kita kata apa nama dia? Equilibrium constant. Okay, Q adalah reaction quotient. Nilai reaction quotient akan sama dengan nilai equilibrium constant. Itu ciri ketiga. Macam mana nak cari reaction quotient? Nanti kita akan belajar pada 6.2. Okay. The change of concentration of reactant and product based on the curve against time. Okay. Normally, kita akan bagikan kamu graf yang jenis pertama dan graf yang jenis yang kedua. Normally, bentuk dia macam tu, sama ada dia bersilang ataupun tidak. Okay. Tak kisahlah bahan apa pun sama ada dia bersilang ataupun tidak. Okay. Sebelum kita nak tengok yang ni, kita kena ada equation dulu. Kita kena consider satu equation, baru kita boleh predict, analyze dia punya graph change of concentration. Okay. So anda kata saya ada formula ini. Macam biasa untuk equation ni, kita akan baca dari kiri ke kanan sebagai forward. Maksud saya, kalau ini kiri saya reactant, ini produk saya, bermaksud arrow di atas dipanggil forward reaction, kiri ke kanan. Okay, so automatically kanan ke kiri dipanggil reversible. Ini adalah normal pembacaan selagi tak dinyatakan NO2 ini sebagai reactant. Okay, anda kata kita akan start with NO2, bermaksud di sini saya letak dalam flash, saya masukkan dulu NO2. Okay, ini maksud yang pertama ni. Okay, andai kata saya masuk NO2 dulu, bermaksud yang ni dah tak jadi P. Okay, dia akan jadi R. Okay, so bila itu R, yang ni dah tak jadi R, yang ni akan jadi P. Sebab saya letak dalam vessel saya ada NO2 dulu. So NO2 akan dikompos menjadi N2O4. Bila NO2 ini dikompos, bermaksud concentration NO2 akan berkurang. Nampak? Okay, menurun. Nampak curve dia? Menurun. Curve dia menurun. Okay, bila ini dikompos menjadi N2O4, okay, produce N2O4. That's why concentration N2O4 meningkat sebab dihasilkan. Tetapi kenapa lengkuk sini panjang, lengkuk sini pendek saja? Because dia bergantung kepada stoichiometry. Di sini berkurang 2 kali ganda, di sini naik sekali ganda. Okay, so masa nak turun tu pun, masa nak naik, dia kena consider stoichio juga. Kalau stoichionya sama, barulah lengkuknya pun sama panjang. Okay, faham maksud saya contoh ni lengkuk dia, sebab dia 2 kali ganda. Ini lengkuk dia. Okay, ini lengkuk dia. Ini untuk
2 kali ganda, ini untuk 1 kali ganda. Okey. Andai kata saya letak dalam keadaan kedua, saya start jumlah dengan N2O4. Saya masukkan N2O4. Bermaksud di sini yang ni dah tak jadi P. Okey. Bila dia masuk N2O4, ini akan jadi R, ini akan jadi P. So R ini akan decompose. That's why concentration N2O4 berkurang. Okay. To produce NO2, that's why NO2 produce, concentrationnya meningkat. Okay. Berkurang berapa kali ganda? Stokionya 1. Okay, ini naik 2 kali ganda. Stokionya 2. Nampak? Masih berlaku perbezaan sebab stokionya tak sama. Okey. Boleh? Untuk kes ini dia lain sikit lah normally yang ni kita takkan tanyalah untuk yang ketiga ni. Okey, dia agak berlainan. Okey, kenapa dia agak berlainan? Di sini okey, kita takkan starting daripada kosong. Masing-masing ada nilai. Bermaksud dalam bekas itu saya dah ada NO2, saya dah ada N2O4 secara serentak. Okey, dalam bekas itu dua-dua compound dah ada. Bila dah ada, dia punya concentration initial bukan lagi kosong. Concentration initialnya bukan lagi kosong. That's why maybe di sini adalah pada paras 5 molar, di sini adalah 10 molar. Okay. So, tetapi konsepnya masih sama. Okay. N2O4 akan meningkat, ini akan berkurang. Dianggapkan inilah sebagai reaktan, ini sebagai reaktan dan ini sebagai produk. Okey, kes ni agak berlainan. Dia bergantung kepada berapa nilai yang dimasukkan ke dalam bekas tersebut. Okey, so that's why lah you kena consider untuk graf yang pertama dan graf yang kedua sahaja. Sebab kita akan starting daripada kosong di sini. Okey, ni pun ada nilai. Untuk nilai yang kita letak R tadi tu. Right. Ini masih kosong. Start dari kosong. Tak dihasilkan lagi. Okey. Okay, that's all untuk 6.1.